Diceras sepak kanan surut Safi Salih pada minit ke-19 mudah ditanduk masuk oleh Daniel Ting untuk memberikan jaringan pertama untuk skuad bimbingan Boyan Hodak. Namun selepas itu bermulanya aksi di separuh masa yang kedua menampakkan penguasaan yang lebih menarik ditampilkan oleh pasukan tuan rumah dan hasilnya Romel Morales mencipta jaringan pada minit ke-47 untuk jaringan yang kedua. Sekali lagi cerita barisan pertahanan akan kita kongsikan bersama dengan Nizam dan juga Asmawi sebentar lagi. Minit ke-73, pasukan KL City memperolehi sepak kanan percuma dan kegagalan barisan pertahanan dihukum kali ini sekali lagi untuk Kuala Lumpur City berada dalam kedudukan selesa dengan jaringan yang ketiga. Minit ke-79, Giancarlo tertampan bola ke gawang sendiri untuk menghasilkan jaringan sendiri dan juga jaringan tunggal untuk pasukan Pahang. Jadi muktamad di Stadium KLFA Ceras, KL City 3, Sri Pahang 1. We are still not at our best, because we had so many matches. Then we have a few injuries, few players were missing. In Johor we play without 5 or 6 players. And after that they are coming back, but you see that Paulo is not at his best, Zafri is still not at his best, Ryan is not at his best, so Partiban also. These are all players that had small injuries before. They need few matches to be back in fully. Saya tak expect malam ni kita main serba tak menjadi asli bahagian serangan, sebab saya dalam latihan 2 minggu lepas nampak agak berbeza pasukan, tapi bila hari perlawanan kita tak dapat buktikan. Jadi itu yang saya kecewa sangatlah. Dan apa pun ialah pada awal permainan kita dapat satu peluang. Sebenarnya kalau jaringan tu saya rasa mungkin dapat suntik semangat pemain. Jadi mungkin kat situ kekecewaan pemain nampak kita terlepas peluang macam itu, dan kita nak mencipta peluang sukar, tapi kita tak dapat manfaatkan. Jadi kat situlah salah satunya punca prestasi pasukan nampak serba tak menjadi selepas tu. Dan kita melepaskan gol-gol mudah lah, daripada gol pertama, gol kedua sampai gol ketiga. Dan itu lagi buat mutu pasukannya performance begitu ketara. Okey, itu reaksi Dolas Saleh mengenai kekalahan pada pasukan Kuala Lumpur City. Saya nak bawa bagaimana bekerjanya bahagian tengah Akram, Kenny Pauraj. Kenny sudah menampakkan kematangan yang sangat-sangat maksimum. Saya sempat bual dengan dia 2 hari lepas, ucap tahniah selepas call up Malaysia. Dia kata individu yang mengubah pemikiran untuk bermain secara defensif adalah Syukurdan. Bertahan, defensive midfielder bukan hanya bertahan tetapi ada keinginan ataupun eager untuk menghantar bola ke depan. Zam atau Bowie. Ya. Mungkin posisi asal saya dululah sebelum saya tukar right back, defensive midfield. Saya setuju menang bola dan banyak buat hantaran ke depan. Because defensive mesti block by gerakan attacking pihak lawan di bahagian tengah. Menang the ball, fight, kejar bola dapat, dan menang yang bola tu mesti terus hantar ke depan. Now Kelly dalam posisi yang terbaik. Dia mengimbangi kedudukan di bahagian tengah dengan Akram. Akram juga sama juga. Players yang akan menang bola, go fight bola dan buat hantaran. So ini berlaku daripada transaksi kekuatan pasukan Kuala Lumpur di bahagian tengah. Dapat 2 yang buat kerja macam ni. 2 kiri kanan, depan, ambil seorang di bahagian belakang, senang kerja Zam. Saya setuju. Untuk pasukan Kuala Lumpur, mereka bukan sebuah pasukan yang bermain, kita katakan, bola sepak secara berlebih-lebihan. Very simple game. Mereka melakukan hantaran pendek. Ada kala mereka tidak takut-takut untuk melakukan counter attack. Kita lihat banyak kali mereka melakukannya. Tidak kisah bermain a bit deep untuk melakukan counter attack. So berjaya untuk pasukan Kuala Lumpur.
bermain di home mereka, rumah mereka. Tahun ini mereka belum kalah jika betulkan segi saya salah. Sangat konsisten. So berkata mengenai Kenny dan Akram Mainan, saya rasa keluarnya Kenny daripada Perak membuatkan dia lebih matang dan lebih ingin mencuba memperbaiki mutu permainan ini, dan saya rasa ini adalah satu, saya setuju, Kenny sangat-sangat berfungsi baik selepas keluar daripada Perak untuk bersama Kuala Lumpur. Safi Salih. Okey, berturut-turut masuk sebagai starting player, captain, ada sentuhan sebagai pemain berpengalaman. Sebenarnya Coach Bojan bukan letak Safi itu mengharapkan Safi buat banyak kerja, beat semua orang ataupun beat di bahagian pertahanan, break. Tetapi lebih kepada tarikan ataupun decoy untuk pemain lain untuk masuk ke dalam dan membuatkan jaringan ataupun pergerakan. Ini gol, tak silap saya, ini gol yang pertama yang Safi get involved dalam gerakan. Hilang bola ataupun mistake pertahanan, lorongan baik Romel kaki kanan, walaupun dia bukan kaki kekuatan kanan, tapi jaringan situasi 1 lawan 1 ini terbaik. Pressure di bahagian atas, dan saya rasa kesilapan penjaga gol Helmi patut dipersalahkan kerana ini jaringan yang mudah dilakukan. Okey, perhatikan jaringan yang pertama. Di sini bermula yang saya persoalkan ball watching, walaupun sampai untuk melakukan pressure tetapi lewat Zam. Kita boleh lihat bagaimana pemain bersepengalaman Muslim Ahmad badannya tidak memberi dia banyak advantage untuk melihat di mana Daniel Ting berada. Kan? Jika kita boleh putar balik rakaman ini, dia terlepas sehingga 1 meter sejauhnya Daniel Ting dan membuatkan Daniel Ting terlalu percuma untuk menjaringkan gol. Terlalu percuma, terlalu baik juga hantaran ini. Ya. Terus in swinger, tidak, cuma kita boleh lihat bagaimana tidak ada sesiapa pun pemain yang paling tinggi untuk challenge bola tersebut, tetapi saya masih mengatakan yang Muslim as a experienced player, pemain yang paling berpengalaman, dia boleh buat lebih baik daripada apa yang berlaku tadi. Thank you kepada director kita Adi, memudahkan perbincangan. Kita tak mau bercakap saja, kita nak dapatkan visualize. Kita tahu di mana position dan sebagainya. Jaringan kedua juga menyaksikan bagaimana kedepannya terlampau ke atas Harat Gulon berdepan dengan pemain seperti kita balik sebalik perbincangan kita. Bila Akram dengan Kenny Parash di bahagian belakang sedikit, you ada pemain-pemain yang experience, import yang experience. Inilah cerita dia, Zam. Ya, saya setuju. Romel Morales menangi bola tersebut, mencuri bola daripada Harold Gulon. Tetapi jika kita lihat, Safi menunggu waktu yang baik, menunggu speed yang ada pada dia. Mungkin dia tahu yang Morales bukanlah pemain yang sangat laju, tetapi Safi menunggu timing yang cukup baik untuk menolak bola tersebut kepada Morales, dan Morales melakukan saya rasa satu penyudah yang sangat-sangat berkesan. Sebelum penyudah tu, sebelum penyudah, 2 mistake berturut-turut daripada pertahanan. Saya start pada Gulon, hilang bola di kawasan attack defender, tak sesuai, tak patut berlaku, dan kesilapan penjaga gol. Mungkin saya tidak mengharapkan Elmi berjaya tangkap bola ataupun tak membuat kesilapan. Itu yang terjadi, dan kita dapat lihat pergerakan bertahan untuk pasukan Kuala Lumpur, dia dah start daripada bahagian attacking. Itu yang menarik. Kan Romel ada kat situ, Safi ada dekat situ, combination yang baik, dia tak berpecah jauh tu, gap tu, dan lorongan yang tepat. Formationnya untuk Boyan Hodak walaupun tradisional, tetapi dia tahu kenapa dia memerlukan tradisional ini. Ya, kerana mereka ada Safi Salih. Walaupun ada banyak kata-kata yang mengatakan Safi Salih dah di luar prime-nya, tetapi saya selalu merasakan yang seorang penyerang jika diberi peluang bermain, sering bermain, saya rasa dia assist 2 gol malam ni. Kan? Corner dengan true ball. Dan yang paling menarik kalau nak cakap pasal Bojan, saya tambah lagi, dia tahu sebagai coach berpengalaman bermain dalam liga untuk demand Piala Malaysia ni mesti dapatkan set piece, dan 2 gol daripada 3 itu melalui set piece. Saya rasa ini satu perancangan yang baik.